ni company lah, buat design architect. So saya masuk sebagai Telekom Malaysia, dia panggil assistant manager tahun 1995. Kemudian saya saya bekerja di bahagian teknologi. Okay, saya bekerja di bahagian teknologi application dia panggil. Semasa tu saya test lah teknologi-teknologi yang terkini. Kan? Maksudnya saya ada opportunity duduk di dalam bidang teknologi di Telekom Malaysia. Jadi situ saya berkembang lah. Masa tu teknologi contohnya yang tengok sekarang ni macam Netflix lah, for example. Kalau siapa yang selalu tengok Netflix ni, dia on demand, video on demand dipanggil. Saya dah start masa tu lagi. Masa tu orang tak bercerita lagi pasal macam Netflix application, tapi masa tu kita dah test dah. So saya duduk di situ dalam lebih kurang sampai 2002. Saya pindah sekejap ke global business. Mungkin tak berapa ngam dengan saya global business. Masa tu dia panggil manager jugalah, saya naik manager. Lepas tu yang merubah hidup saya, 8 tahun lah saya di network teknologi. Saya masuk di TMNet. TMNet ni kalau siapa-siapa kat sini pelajar-pelajar semua tahu, TMNet ni dia provide Streamix lah dulu. Streamix lah, sebab saya Telekom Malaysia dia bukan sahaja provide talian telefon, dia juga provide broadband dan banyak sebenarnya services yang kita provide. So lepas tu saya masuk, saya duduk di TMNet, saya buat teknologi planning. Maksudnya saya involve dalam planning. Okey, dan kemudian saya masuk di bahagian operation. Saya start tahun 2007. Masa 8 tahun tu sebenarnya saya start. Saya pun tidaklah, masa di Telekom ni culture dia dulu lain dengan sekarang. Dulu dia ikut seniority. Bila ikut seniority, jadi saya ni macam tertinggal lah. Ramai orang senior nak naik. Tapi culture sekarang ni dia dah berubah dah. Dia tak cukup ikut seniority. Saya tahulah badan-badan kerajaan ni macam contohnya, saya pun government cikgu kan. Dia banyak based on seniority compare to keupayaan diri sendiri. Itu yang saya rasa banyak juga government pun dah berubah dah nampak macam kita tengok keupayaan diri lah. Sekali ikutkan saya masa tu tahun 2007 tu masih muda lah kan, masih umur 30 berapa lah, 35 kan masa tu. Dilamar masuk ke network operation sebagai jawatan assistant general manager kan. So di situ opportunity saya, bila saya duduk di situ, saya jaga IP network. IP network ni kalau you tahu, dia adalah teknologi terkini lah pada masa tu. Sekarang pun kalau kita ada 5G network, LTE, lepas tu kita punya broadband, Unify, Streamix, kita punya IP VPN, services yang ada sekarang ni right on IP network. So kebetulan lah dia matching lah antara saya punya bidang dengan saya punya opportunity yang saya dapat duduk di situ. Dan saya buat operation saya buat sehingga tahun 2011 tak silap saya. Dan kemudian dengan keupayaan yang ada, mungkin saya dinaikkan pangkat kepada general manager lah. Okay, general manager ni kira dah level orang kata okey lah. Kalau pension general manager pun kalau kat Telekom tu dah tinggi lah. Semasa saya kontrak 3 tahun. Dulu kontrak Telekom. So masa kontrak tu kita dicabar lah diri untuk every 3 years tu kena renew. Bila kena renew every 3 years, you have to struggle kan. So mana yang GM yang tak okey, kena terminate kontrak. So lepas tu kemudian lah Telekom tukar. Dia tukar jadi permanent staff. Dan sekarang ni saya permanent staff. Dan pada tahun 2017 saya dinaikkan pangkat kepada kepada Vice President lah, Network Operation. Apa yang saya buat sekarang ni sebenarnya satu sumbangan lah kepada negara lah. Itu sebab saya kata kalau you all yang pelajar-pelajar ni bekerja, kita mesti ada vision. So masa saya masuk saya keluar dari universiti, memang kita tak pasti. Saya tak pasti saya ni boleh kerja ke tak, macam mana saya boleh adapt to industri. Cakap bahasa Inggeris pun tak kerti juga sebenarnya. Pada awal kan, UM ni dia tak tekankan bahasa Inggeris sangat. Saya ingat lagi masa tahun 3 tu, syllabus tukar semua bahasa Inggeris. Kan, syllabus bahasa Inggeris bertukar, saya panik lah. So kita kena belajar learning English masa tu. Dan Alhamdulillah lah, tahun ketiga saya teruk result. Kan, tahun keempat saya dapatlah sebenarnya saya dapat one of the student, saya tak dapat first class lah sebab tahun 3 saya dah teruk. Saya dapat second class apa. Masa itu kalau Bumi Putra nak dapat
second class apa tu seorang je lah, saya lah kan. So, lain semua Chinese yang masuk UM Electrical Engineering ni semuanya pandai-pandai, semua 5A STPM semua masuk ke situ. Jadi cabaran di UM tu sebenarnya, cabaran masa you belajar ni sebenarnya dia memberikan ketahanan diri semasa kerja. Jadi remember bila you start masuk kerja tu, you ingat balik semasa you rasa susah, you belajar di universiti, macam mana you struggle nak apa ni, kadang-kadang orang kata alah aku belajar tinggi-tinggi apa semua, aku belajar susah payah nak score semua, kerja nanti lain juga, betul. Tapi sebenarnya saya belajar ketahanan diri saya semasa saya struggle di UM. Jadi dekat situ saya tahu strategi saya untuk teknik-teknik nak lulus peperiksaan, sebenarnya teknik-teknik untuk kita berjaya dalam kerjaya bawa kepada, dan lepas tu kita pun ada masuk persatuan, macam mana kita conduct manage persatuan, macam mana kita leadership, dia akan diuji leadership dari segi di situ. Sebenarnya semua menyumbang kepada kepada masa, terutama masa you interview. Masa interview tu kerja dan juga masa you bekerja. You kena recall balik kejayaan-kejayaan. Sebenarnya you belajar tu susah dah sebenarnya, kerja ni senang. Tapi untuk buat kerja konsisten, dia maksudnya you punya dia panggil continuous effort. You tak boleh ada satu ketika kita akan down, mungkin bos marah ke, itu ketahanan you akan uji you macam mana you ambil peperiksaan, macam mana you study, macam mana you struggle, macam mana you boleh dapat cemerlang dalam you punya pembelajaran kan. So di situ saya jadi VP sampailah sekarang ni. Saya sebenarnya manage kalau kerja sekarang ni memanglah mencabar. Saya ada 1,000 staff kan, 1,000 lebih lah sebenarnya staff yang saya in charge Telekom tu semua, bukan saja di Malaysia lah. Kita punya node IP ni ada di global, di US, di Japan, di Japan, di Hong Kong, di Australia, di Singapura kan. Jadi kita punya node di seluruh dunia, dan kita punya trafik internet adalah memang terbesar di Malaysia. Dan saya jaga sekarang ni 24 jam, tim saya 24 jam di NOC Cyberjaya, kita panggil di Cyberjaya. Saya memang kena alert 24 jam. Tapi satu tip saya bila bekerja ni kan, kenapa saya boleh sustain? Orang duduk operation ni bukannya macam you all nanti kan, saya tu background X-ray kan Encik Radwan. X-ray ni dia akan bekerja mungkin lah, sebab saya ada seorang adik ipar tu, dia kerja di bahagian lebih kurang you all lah. Dia jaga X-ray, dia jaga pakmal apa semua kan. Dia bekerja kadang-kadang tak tentu masa, macam COVID apa semua, dia kena bekerja dengan stres apa semua. Sama, saya bekerja standby 24 jam. Tapi saya saya memang minat. Maksudnya kan, you kena minat saya sebenarnya untuk ketahanan diri saya dalam kerja ni, saya akan suka jika problem tu solve. Satu kan, jadi that's why you boleh duduk operation, duduk di mana-mana pun saja. Lagi satu kejayaan, jangan, saya bukan buat operation saja, walaupun saya punya nature, saya punya job scope operation, tapi on top of that saya akan ringkaskan kerja. Maksudnya bila kita masuk satu tempat tu, you tengok benda ni banyak manual. Contohlah di operation ni macam-macam manual processes yang ada. Staff akan buat routine job yang sangat manual dan consume time. Jadi satu kan, you fikir balik opportunity untuk improve. Maksudnya kalau kita masuk awal tu kita mungkin tak nampak lagi. Tapi bila kita dah duduk 6 bulan, setahun, kita nampak dia ni buat kerja yang lebih kurang rutin sahaja. Why not the routine job tu, you kalau kita di Telekom ni, I boleh programkan, I boleh jadikan automation kan. Jadi kerja yang tadi dibuat oleh 5-6 orang, sebenarnya hanyalah sekali tinggal seorang saja. That's motivate I untuk stay di Telekom Malaysia dan sumbangkan tenaga I kepada Telekom. Jadi I akan rasa, I feel macam seolah I duduk di satu tempat kan, I improve the company, I improve. Sebenarnya kalau Telekom ni dia serve semua seluruh Malaysia. Mungkinlah you tengok Maxis tu cemerlang, you tengok DG, you pun pakai DG Maxis. Sebenarnya yang bagi services ke kampung apa semua ni kan, seluruh Malaysia ni yang sampai ke Sabah Sarawak, talian fix kita lah Telekom Malaysia. Yang Maxis semua tak nak masuk pun kan, yang DG time Telekom pergi kat building je, tapi kita jugalah yang kena marah, servis tak ada, kita juga yang kena marah because of kita punya services kadang-kadang ada problem lah kan. So saya jaga operation, sebenarnya saya ni layer 3. Dia ada layer 1 yang facing the customer kan, dia lepas tu satu lagi layer 2 lah yang facing customer. Satu yang jaga call center yang 100 bila you call ada isu. Secondly yang dekat field support.
support ni dia pergi betulkan telefon Streamit, Unify dekat rumah, telefon termasuk IPTV kan. Jadi dekat situ saya ni sebenarnya satu lagi tips saya lah, apa-apa kita dekat mana pun kan, kita kena feel kita ni adalah customer. You kena feel that. Kalau tidak, you takkan boleh buat kerja dengan cemerlang. Lepas itu kan, kalau you pergi dekat kaunter, you pergi dekat klinik ke kan, I tengok kan, you pergi dekat hospital, kadang-kadang orang kerja tu dia sambil lewa. Dia tak fikir dia tu pesakit yang nak servis macam dia jadi pesakit. Dia hanya jadi jururawat. Bukan saya cakap tak okey. Ramai yang okey tu alhamdulillah, tapi ada juga yang sambil lewa dah jadi macam seolah-olah dia rasa dia besar kepala, dia arrogant dekat situ. Dia dah lama kat situ, dia tahu benda. Kau tahu apa? Customer always right. That's why I cakap, I duduk kat customer, I tak jaga customer direct. Tapi pesanan saya kepada mereka yang duduk di belakang takbir ni lah, X-ray apa semua ni di belakang takbir, pembantu Muhammad, buat kerja seolah-olah you membantu orang yang membantu customer. Yang facing the customer tu doktor, yang facing the customer tu mungkin jururawat, yang facing the customer tu orang lain. Tapi you akan bantu orang ni seolah you lah yang sebenarnya fikirkan orang ni dia ada dia sakit, dia urgency, dia nak cepat. Jadi kita akan fikir macam tu. That's why kalau I punya attitude lah, kenapalah saya ni kalau cerita ni risau kan ni, kan bangga diri apa kan, tapi sebagai nak bagi pengalaman kepada semua kan, saya akan letak diri saya serendah-rendahnya walaupun saya di tempat VP. Contohnya kan, kalau kita pergi join community surau apa semua kan, orang-orang akan komplain Streamit slow, Unify slow. Sekarang ni Telekom pun ada mobile, dia panggil WB kan, Unify Mobile, murah aja RM59 kan, pakailah unlimited apa semua. Kalau slow, semua surfing dekat taman, dekat surau tu saya akan attended. Saya jaga operation, sebenarnya saya tak jaga pun customer direct. Tapi saya akan solvekan isu dia dengan mindset saya untuk solvekan isu semua customer lain. Jadi, bila saya buat this thing kan, macam staff saya ni dia tak boleh terima. Dia kata kenapa bos ambil isu satu-satu kan. Kita panggil isu tu bila masuk terus saya tu dia jadi case yang VVIP. Maksudnya kan, orang kampung aja, orang surau aja. Dia cakap, oh bang, saya punya wifi teruk agak rumah bang, broadband saya slow lah. Tak apa, semua benda tu saya ambil, saya try to solvekan dengan keupayaan tim yang ada. Sebab saya dekat Telekom ni, saya boleh solvekan semua isu. Sebab the buck stock at me lah. Kalau call center tu dia ada some layer. Kita kat network ni kita tahu semua benda, sepatutnya tak ada isu. Kalau isu design installation tu cerita lain lah, saya tak boleh. Tapi solving the issue at a customer kan, dia cakap slow browsing ke, dia cakap dia pakai internet slow ke, dia cakap dia surfing game tak boleh ke apa, saya kena bagi jawapan. Dekat management semua saya kena, okay macam mana saya buat? Kita nak train the staff ni supaya dia faham bahawa apa yang kita buat ni sebenarnya kita akan kumpulkan semua feedback customer ni, dan dia tim-tim kita ni akan solvekan isu tu juga akhirnya, tapi dalam keadaan payah. Maksudnya dia mistake ni, dia buat ni kan, kita buat-buat yang kita rasa macam tak berbaloi. Kalau semua customer kita macam ni, macam mana? Customer ni sepatutnya call center boleh solve. Bila dia call center, dia tak dapat solving the issue. Kenapa? Jadi mindset saya, bila saya kumpulkan isu ni, saya akan replicate the issue tu dengan satu tool yang saya boleh buat troubleshoot sendiri. Maksudnya kalau I bagi dekat Umi Kalsum lah kan, Syasha Sailan, Nur Sabrina lah contohnya kan, you all boleh pakai tool tu, you boleh solvekan sendiri, tak payah call kita. Jadi mindset kita nak ke arah tu, nak memudahkan customer tu. Sebab kita dah dapat daripada community tadi tu, dapat pada orang pergi surau, orang pergi taman ni, orang message saya, orang tahu saya jaga operation kan, tapi saya akan solvekan isu sampai dia puas hati. Saya layan dia sama macam VIP. At the same time, kita juga kena ada management, strategic management leadership dekat atas tu untuk manage the bosses. Kan, macam mana kes-kes besar ni kita manage. Kes kecil tak ambil, jangan sombong. Kan kita rasa kita dah besar, kita tak ambil kes, kita ambil. Saya ambil kes kecil tu last kali, kan akhirnya daripada tool saya cakap kat motivate ke staff semua, kita buat satu tool yang boleh troubleshoot by our own. Semua orang boleh troubleshoot. Everybody can troubleshoot. Dan tool tu sikit lagi kita akan extendkan kepada semua user, dan user boleh pakai, dia boleh tahu isu dia boleh terus report je, tak payah lagi call apa semua. So itulah motivation kita. Kita last kali macam saya cakap tadi, apa kita buat, kita kena kreatif, kita kena innovate,
diri kita untuk stay maintain dalam satu industri bidang yang duduk tu, dan you kena kreatif untuk develop something yang simplify punya proses. So itu satu, you become a relevant person. You jadi seolah-olah kan you are the key person. You are the key person that boss you akan rasa dia ni kan, kalau you bagi, bila you keluar ayat daripada mulut you, dia akan kata Ansari ni, macam saya lah, Ansari ni keluar memang confirm. Bila ada isu besar, dia akan refer me. Everybody akan refer me, I akan bagi solution kepada dia orang ni. So that kind of aspiration lah yang you kena terapkan dalam kerjaya you, semasa you kerja, sampai you boleh, bos you boleh believe pada you lah basically. So tadi ada cakap satu, it's a services, maksudnya you facing the customer. Secondly, you kena ada teamwork. Yang tu definitely kena ada, because you tak boleh bekerja seorang. Kan, bila you masuk bidang pekerjaan, even you belajar apa, sebenarnya teamwork itu yang memudahkan you bekerja. Kan, tiga, you kena cultivate tadi you kena ada talent. You kena nurture yourself by talent. You kena keluarkan talent you. Sebab tu saya katakan ada dua benda yang you duduk dekat satu tempat. For example, bila you kerja nanti, satu, bila duduk satu tempat you rasa you tak boleh berkembang, better you keluar tempat lain. Tapi macam saya lah, duduk operation 2007, sekarang ni 2020. Saya sentiasa akan refresh diri saya dengan new thing. Kan kita masuk, contohnya lah, tim saya menang di peringkat MPC lah, national. Kita dapat nombor 2 peringkat kebangsaan dalam pertandingan untuk innovation. Kan? Jadi kita akan refresh diri kita untuk timbulkan kejayaan, untuk adakan kejayaan. Jadi dekat situ you boleh stay lama. Kan, you boleh stay lama dan you jadi relevant. Dan you akan naik pangkat accordingly. Tapi kalau you letakkan diri you dekat situ, you nampak macam you tak motivated, satu, lepas tu you pun dah macam bos pun tengok, alahai, dah macam nak jadi suruh rumah tangga dah kan. So you better refresh diri you, better keluar tempat lain, minta kat bos-bos, saya rasa tak boleh duduk sini dah. Kan, saya nak opportunity lain, saya nak kembangkan diri saya. Dan based on that, I believe lah, you akan refresh balik diri, you akan jadi, you bangkit balik. Ini antara tips-tips you all lah kan. Lagi satu, bila saya juga interview orang masuk kerja Telkom lah. Kan, kita ada scholarship daripada Telkom, tentera ni. Kan, lepas tu ada yang satu scholarship, kita interview, satu lagi orang nak masuk kerja. Saya ada pengalaman. Apa yang kita nak tengok kan semasa interview kan, kita nak tengok dari segi leadership. Kadang-kadang dia grouping, dia interview tu dia grouping. Dia nak tengok skill you. Dekat situ kita tengok macam mana, contohlah kalau dia bagi satu senario basis. Kan, macam mana you contribute to that basis. Satu lagi kita akan tengok pengalaman you. Contohlah, saya kata okey lah, Anissa Atika kan. Okay, you ni dekat universiti you kan, you buat apa? Paling top. Kita nak cari satu je. Dari situ kata, I masuk persatuan untuk sains lah contohnya. Apa you contribute? I buat satu event. Okey, apa you punya event tu, you jadi peranan you apa? Dekat situ kita akan study you punya leadership. Kita boleh tangkap dah, you ni sekadar menumpang ke, you ada sumbangan ke. Dekat situ masa interview kan, kriteria that kriteria tu sebenarnya, kalau you ada pengalaman yang betul dan you bercerita dengan hati yang ikhlas betul kan, dia akan keluar sendiri dan kita akan tahu you ni macam person yang ada, contohnya ada leadership, ada talent mindset, ada skill for example, dan you akan ada teamwork. Kita boleh korek kat situ saja. Sama juga bila you pergi interview satu, bila you duduk kat kerja pun benda tu juga akan di-evaluate bila you nak naik pangkat for example kan. So Jenazah, saya rasa saya cakap banyak ni, mungkin saya nak 1-2 soalan kot, ataupun you nak dengar lagi kan, pun tak tahu lah kan. Tapi itu antara pengalaman saya lah, yang saya ada banyak staff ni macam-macam perangai, macam-macam ni kan. Tapi sebenarnya untuk naik dari leadership, untuk berkembang, satu lagi saya cakap kan, janganlah kita ni duduk kerja aja. Kan, macam saya ni, saya involve dengan community. Kan, saya jadi YDP, PIBG. Dia akan kembangkan mindset kita, dia akan buka minda kita, dia akan tambah kita pengalaman kita untuk dealing dengan people. Dealing dengan community ni dia totally lain. I duduk kerja, dealing dengan lain. Tadi I pergi sana, I nampak masalah dia lain. Dan di samping tu kita boleh bantu dia dalam bentuk, macam saya boleh provide internet dekat sekolah for example. Kan? So itu satu. Lepas tu you involvekan diri you banyaklah dengan community kalau boleh, supaya kita tidaklah orang kata dia memberi kita rasa macam kita ni itulah kerja, kita lah pergi kerja, balik kerja apa semua. Definitely lah sebenarnya apa yang kita lakukan
Satu memang kerana Allah Ta'ala lah. Keikhlasan kita bekerja. Kan, lepas tu you kena fikirkan setiap benda yang kita buat di company itu adalah hak company. Jadi kita kerja, jangan curi tulang. Janganlah kita ambil kesempatan. Kan? Dia ada dua jenis kerja. Satu kerja you buat by, okay lah, siap kerja ni, as long as you siap, okay, jalan. As long as you siap, so secondly you kena on time. Masuk meeting on time, you buat kerja ni, you tak boleh pergi makan awal sampai. Itu basic thing. Itu sebenarnya nampak macam mudah tau. You tengok dekat company, company-company sekarang ni kan, orang waktu rehat you pergi sekarang ni pun ada orang makan apa semua kan. Sebenarnya ia tidak ni lah, kalau you superb, you buat kerja okey pun macam mana pun, tapi kalau display you out habis. Satu lagi, orang arrogant nak cakap. Orang arrogant ni dia tak boleh pergi jauh. Arrogant ni you tak perasan. Kadang-kadang you tak perasan. You kena tanya kawan-kawan you ni arrogant ke tak? Because dalam meeting kadang-kadang you rasa you champion, you pandai. Jadi bila you cakap tu you arrogant. Kita tak sedar tu kita arrogant sebenarnya. Tapi dekat situ you kena ambil ni bila dah kerja lama tu kita akan rasa diri kita ni terror kan. Dekat situ you akan letakkan diri ke bawah dah. You tak boleh naik dah. Sebab I akan tengok dua benda. Satu memang kita tengok skill. Lepas tu leadership. Thirdly kita tengok arrogant. Biasanya orang arrogant ni I akan tolak tepi dulu. Because dia ni tak boleh, orang takut nak approach. Sebab dia akan rasa dia ni bagus lah, dia seorang bagus lah. Memang dia bagus, kita tak cakap dia tak bagus. Tapi because of dia arrogant tu, dia rasa dia lebih bagus daripada orang lain. Dia tak nak kadang-kadang tak nak cooperate pun. Biarlah orang cari dia, for example. Dia tak adalah buat inisiatif-inisiatif yang cerita tadi tu. Contohnya nak polite customer apa semua, dia dah jadi jauh dah. Kan, certain orang dia layan, yang ni dia tak layan, for example. So mungkinlah you boleh bagi soalan ke tanya ke, tidak saya melalut lain pula kan. Okey, tak berapa dengar Encik Razan. Okey, student mana-mana yang nak tanya soalan, mana dia on the mic. Senyap je semua. Tanya apa saja pun tak ada masalah. Okey. Kalau tak ada saya tanya satu lah. Okey. Berkenaan yang arrogant tadi. Kalau kita interview. Ya. Interview kan dia kata saya kata arrogant dengan kita nak menonjolkan diri kita. Macam mana kita nak bezakan? Nak supaya jangan ada kita interview tu jangan ada perwatakan arrogant. Okay, so sebenarnya kadang-kadang kan bila kita interview ni, kita nak cabar student kan, kita nak tanya yang bila kita interview tu kita nak identify dia sama ada bila dia cara dia bercakap tu, kata dia buat sesuatu benda. Kita nak tahu satu memang kita akan correct leadership, kita akan try tengok dia ni sebenarnya bekerjasama dah dalam buat kerja ni. Satu lagi dia akan bila dia terlalu defensif contohnya kan, terlalu defensif dia kata dia betul. Maksudnya kan kita bila kita ni di bidang kerja, kita jadi interviewer, kita dah tahu dah, nampak dah dia ni mungkin pandai, tapi benda-benda yang dia buat tu dia claim seolah-olah macam dia champion lah, dia power lah. Tapi bila kita analyse diri dia sendiri, kita nampak sebenarnya dia cuba menunjukkan bahawa sebab arrogant itu dia cuma menunjukkan bahawa benda dia tak buat pun dia buat. Jadi untuk interviewer ni dia try correct lah benda tu. Sebab kita akan drill lagi dalam. Kita akan masuk lagi dalam sampai kita rasa sebenarnya ni dia tak ada pun macam ni, tapi cara dia tu macam tu. Jadi untuk mengelakkannya masa interview tu you tak buat, you janganlah mengaku you buat, for example, ataupun you buat jangan terlalu ceritakan seolah-olah you hebat kan, sebab kehebatan you ni interviewer yang dapat tangkap ni sebenarnya. Because dia drive dia soalan tu, bila kita tanya 2-3 soalan tu, ada yang dia buat kita faham, ada yang dia tak boleh buat tapi dia cakap dia buat, kita boleh tangkap dah. Because arrogant, sifat arrogant dia tu ada, dia kemungkinan dia akan cerita lebih dan terperangkap di situ. So saya rasa masa interview tu you cuba jadi yourself, at the same time you kena tengok juga ada orang lebih pada you all.
Jadi bila dia jawab tu dia akan berhati-hati supaya tidaklah rasa sombongnya dia ni kan cara jawab ni. Saya nak bagi contoh macam mana. Contohnya lah kan, masa saya pernah interview sekali lah staff, saya dah tahu dah staff ni arrogant. Sebab apa? Dia kata bila dia duduk tempat tu seolah-olah dia hebat. Sebab apa? Dia ada sijil Gen CI, kalau Juniper, kalau kita dalam dunia IT ni kita ada Cisco ataupun Juniper certification. So kita tanya dia, okay, dia cakap dia buat benda ni. Dia dapat certification ni. Jadi dia troubleshoot benda ni. Tapi cara dia cakap tu kan seolah-olah macam semua benda dia buat. So dekat situ saya dah tengok macam dia seolah-olah arrogant, dan kita bila arrogant ni kita akan cabar dia. Bila dia cabar dia, dia akan naikkan suara. Kat situ dia dah terperangkap dah. Dan daripada situ saya kata kalau saya dapat dia ni, saya rasa payah hidup kawan-kawan sekeliling dia. Dan kita tak pilih dia lah. Kita tak pilih dia. Itu macam tu je. As simple as that je kita boleh tahu masa interview session lah basically. Kan? Okay. Apa beza arrogant dan confident? Okay. Bila you, macam contohlah kalau kita solve satu isu lah, kalau saya cakap macam saya ada satu isu network down lah for example kan. Okay. Bila, okay, contoh bos you tanya kan. Macam ni lah. Bos you technical. Bos saya technical, I pun technical. Okay, kita tahu bos kita ni, kalau bos ni dia punya attitude, dia buat bodoh. Kadang-kadang dia tak nak tahu, dia kata okay, apa saya down ni? Contohnya cakap kan. Jadi you kena jawab dengan soalan, dengan basic balik. You kena jawab dengan confident tadi. You kena jawab because anything you jawab yang salah, dia akan impact sejarah hitam dalam you punya relationship dengan bos you. Tak reliable lah kawan ni. Tapi you kena jawab dengan confident. Confident maksudnya you jawab dengan betul. You have done the checking. Tapi satu cabaran ni you kena jawab dengan cepat. So confident, cepat, because kalau I operation, tak tahulah X-ray kan, I kena jawab kalau down kejap lagi, I kena jawab within 50 minit, jawapan yang tepat dan confident. Dah betul. Okay, bila I bagi jawapan tu, I akan simpan lagi jawapan untuk bos akan tanya lagi. I tak simpan maksudnya, bos kita tak tahu dia nak tanya apa. Bila dia tanya balik, kita boleh supporting. Supporting dengan contohnya bos yang ni down because dia ada redundancy. Tapi sebenarnya redundancy dia dah mati pukul berapa contohnya, dan kita tengah tackle dua isu for example. Kita kena jawab dengan confident dan betul supaya ada keyakinan kat bos. Kalau tidak dia akan start tanya soalan macam-macam. Okay, arrogant. Arrogant pula kan, bila you dah letak hati arrogant, you cakap dalam hati you cakap bos ni mungkin tak pandai, aku bagi sikit dah lah. Dia tak nak ceritakan keseluruhan sebab dia rasa dia terror lagi pada bos. Dia kata apalah bos ni tanya soalan macam ni, benda ni pun tak tahu. Jadi you akan start rasa you terror, dan you akan start rasa biarlah dia cari tempat lain, aku dah buat kerja. Jadi bos you akan feel untuk tanya dekat you pun dia akan feel, dia kata alah susahnya dealing dengan dia ni kan. Kalau tanya sikit macam tak nak jawab kan, sebab dia dah bagi jawapan seolah-olah jawapan yang dia bagi tadi tu kan, jawapan arrogant tadi tu kan, seolah-olah you tak boleh tanya dah. Tapi kalau you jawab dengan confident, maksud I confident ni, okay, you jawab dengan betul tapi you expected more question, dan you akan boleh jawab lagi, dan bos you akan rasa senang hati dengan you bila conversation been going. Itu you kena buat. Itu kita kena establish. That is different between you punya arrogant dengan you punya confident tadi. Siapa tanya tadi? Amrina kan. So itu beza dia lah bagi saya lah. Mungkin kalau you nak tanya lagi tak menjawab, boleh lagi tanya lagi kan. Okay. Saya tanya biasanya interviewer akan kaji dulu ke calon. Contoh, apa tadi ya? Macam nak tengok balik ya? Soalan Wali. Ya. Saya nak bertanya biasanya interviewer akan kaji dulu ke calon-calon, contoh kaji media sosial dan sebagainya ataupun hanya okey, dia depend. Kalau tanya saya kan, saya akan study, kalau saya sendiri ya, sebab dia depend pada interviewer. Kadang-kadang interviewer ni dia tak sensitif, kadang-kadang sensitif. Kalau saya akan tengok semua the background. Media sosial saya tak tengok lah so far. Tapi kalau kita rasa was-was, kita akan start cari information tu. Kita akan tengok, dia ni pelik semacam ni. Kita akan masa interview session, selepas interview session kita boleh cari through the media sosial apa dia, siapakah dia ni sebenarnya, kenapa dia ni pelik semacam.
Kita akan buat, tapi saya akan study lah. Saya akan tengok dia punya background, saya akan tengok dia punya result SPM dia, saya akan tengok dia punya universiti dia, macam mana dia struggle, macam mana dia ni. Lepas tu kalau dia ada experience community services apa semua, kita akan study. So kita akan kalau tanya saya akan tengok sebab kita nak tahu dia ni involvement dia macam mana apa semua. Dan tadi you tanya kaji dulu calon-calon contoh kaji media sosial lah. Media sosial ni dependent. Kalau katakan dengan kita facing dia okey, kita takkan tengok lah. I takkan lah, I sendiri lah takkan tengok lah. Tapi kalau kita ada was-was, kita akan tengok. Itu kita punya cara. Tapi memang kita akan kalau kita dah rasa something wrong dengan dia, something nak tahu, kita akan study lebih dan kita akan minta HR background study apa semua sekali. Contohnya lah, kalau kita tengok student ni, ada satu student ni saya heran tau, dia masuk interview, result dia tidaklah bagus sangat, tapi dia punya ibu bapa cerai. Jadi kita nak ambil dia kerja kan, kita rasa result dia tidaklah canggih macam orang yang 8A, 10A apa semua. Result mesti dia kredit 3.8 apa sampel kan. Tetapi kita nampak dia boleh strive, dia boleh struggle dengan kehidupan dia, dengan mak dia cerai, dengan ni. Masa interview tu kita tanya macam-macam. Kenapa? Macam mana you boleh survive ni apa semua tu. Dari situ kita nampak kekuatan diri. Bila ada kekuatan diri itu, kita rasa kalau kita ambil dia boleh cemerlang dalam Telekom Malaysia. This is our thinking, because dia boleh survive dalam keadaan family dia yang macam tu dengan result yang tak adalah okey sangat, tapi at a level of 3 juga, kita ambil juga ada kerja, for example. Itu salah satu pengalaman saya sendirilah, kan. Okey, Anissa Tika, terima kasih. Okey, ada lagi soalan ke? Saya rasa tanya soalan lah, lebih baik lah daripada saya teruskan ni. Okey, yang lain boleh tanya soalan. Semua perempuan lah student lah. Lelaki ada 5 orang saja untuk financial. Oh, 5 orang lah. Tapi tak masuk sini lah. Ada masuk? Setakat ni saya tak nampak lah lagi. Takut diorang ada yang dah kerja kan. Jadi okey. So ada lagi apa-apa soalan? Semua dah tera-tera ni lah. Dah interview dah semua kot. Jika soalan dari interviewer tentang perkara yang kita tidak tahu atau tak ingat dekat kalau jawab dan jawapan tidak tahu. Dia sebenarnya kan soalan ni general sangat lah kan. Jika soalan dari interviewer tentang perkara yang kita tak tahu atau tak ingat, dia ada 2 benda lah. Satu benda, dia akan tanya soalan yang you tak tahu tu soalan senang. Jadi kita dah rasa you tak perform lah. Maksudnya takkanlah ini pun tak tahu. Satu. Secondly, soalan tu kompleks. Kita tak expect, kalau I tak expect kadang-kadang you jawab terus. Okey, tak apa, you pergi fikir sekejap, study. Kita bagi you 2-3 minit contohnya. Ada juga saya buat macam tu. Kan? In fact, kadang-kadang bila dia dah masuk kerja kan, I selalu buat dekat staff ni untuk jadi dia pandai. I akan uji, dia panggil tu challenge session. Challenge session ni bila dia dah sebulan, bila 2 bulan kan dia masuk kerja kan, kita akan challenge dia. Memanglah dia takkan tahu semua benda yang dia buat kerja dia, tapi kita bagi dia masa untuk cari ni. Itu tengok interviewer lah. Kan? Tapi kalau you jawab tak ingat, I rasa tak baguslah. Kan, kalau jawab tak ingat tu macam simpelnya, soalan terus tak ingat. Dan soalan tu pula kalau senang macam mana. Tapi kalau soalan tu kompleks, susah, mungkin you minta lah nanti saya fikirkan kejap tuan. Bolehlah bagi saya masa ke sekejap-sekejap. Kalau dia kata okey, kita boleh try lah tengok macam mana telefon ke. Kalau dia kata boleh, kalau tak boleh, you have to mengaku jugalah you tak boleh jawab soalan tu, saya minta maaf. Jawab dengan polite, kita maaf memang sebenarnya saya buat benda ni tapi tak ingat certain thing yang ni. Saya boleh refer puan dekat handphone saya ni. Itu okey lah kan. Kalau jawab macam tu contohnya. Itu salah satu daripada ni lah. Depend pada question lah sebenarnya. Ya, Dr. Zafri. But we are a university made up of people for people. Cuba jawab ke Noraini? We're not there to go for ranking. The ranking will come if we take care of the things we're supposed to take care of. Okay? People inside here are Okay, Alhamdulillah. Postgraduate students are not just there to
So, ada lagi soalan daripada student? So, Encik Esari, sekarang ni macam interview dia jalan kerja ni face to face ataupun online ni? Oh, sebab sekarang ni Telekom pun tak ada ambil pekerja sebenarnya, sebab kita banyak beasiswa kita yang untuk apa ni, untuk yang macam kerja-kerja yang dekat call center lah, basically itu kita dapat daripada agent. Biasanya kita akan interview live lah, tapi yang kali ni saya pun tak ni, saya rasa mungkin live lagi ni, sebab kita nak tahu personality lah kan, kita nak tahu personality dia kan. Saya pun tak ada yang the latest punya, sebab dia, kita Telekom banyak juga ambil daripada apa ni, daripada kontrak leasing kan. Leasing tu untuk call center, sebab Telekom ada call center, yang tu tak permanent member, tak permanent staff lah. Yang tu saya pun tak perasan. Tapi yang banyak masuk bila kita jadi interviewer ni yang scholarship Telekom Malaysia, ataupun bila kita memang ada projek macam HSBB lah, High Speed Broadband National punya projek. Jadi kat situ kita memang panggil lah, dululah kan. Tapi sekarang ni saya rasa nak tak nak kita kena tahu dia punya personality. Sebab dalam Telekom bila dia buat tu, dia bukan dia ada job, dia ada few session tau. Maksudnya dia datang pagi tu, kita akan bagi dia satu case study, lepas tu kita akan buat groupingnya interview, lepas tu kita akan then ada interview session. Dia ada tiga benda kita buat lah untuk tahu, nak filter yang terbaik lah daripada yang list of interviewer tu kan, interview. So untuk call center tu dia tak spesifik. Macam mana? Tak boleh dengar. Call center tu, yang jawatan call center tu, degree dia spesifik ataupun call center dia sebenarnya dia ambil semua degree. Dia ambil semua degree atau diploma, because macam contoh X-ray tadi kan, dia ambil je. Sebab dia tak ada, dia tak, as long as degree leasing dia ambil. Tapi kena minat lah, maksudnya dia punya kerja, nature dia call center ni dia tak tentu masa kan, jadi dia ada shift satu, dia ada staggered. Untuk pengalaman bagus lah, sebab dekat Telekom saya punya staff kan bukan semua engineer sebenarnya. Itu satu lagi lah, kalau katakan you dah pergi bidang dah limited kan, macam X-ray ni tak ada, jangan give up. Because saya punya UIA staff, saya masa zaman awal dulu lah kan, Telekom ada ambil a few staff UIA masuk call center daripada Syariah dengan Usuluddin. Yang seorang daripada staff saya ni, dia sekarang ni AGM lah, dia manage the NOC dan dia minat technical. Last sekali dia jadi saya punya AGM buat managing the NOC untuk technical group kan, manage dalam apa semua, dan dia sampai level AGM lah. Yang seorang lagi duduk kat call center, SCX lah, kita panggil customer experience, dia pun kuat technical juga, sekarang ni GM. So ada few student UIA kan yang melekat dekat Telekom, degree, background semua bukan engineer sebenarnya. Tak ada isu pun sebenarnya kalau orang tu minat apa semua. Dia sebab cakap, prinsip saya kan, kalau apa pun degree you, apa pun you buat kerja, satu you kena betul-betul fokus. You kena betul-betul fokus, you kena betul-betul jadi key person. Key person ni yang tak ramai jadi ni, because dia kerja kadang cukup lah pergi kerja, balik kerja, tak boleh kan. Untuk you bayangkan kan, dalam Telekom Malaysia contohnya kan, kita ada ramai orang. Sebenarnya untuk jadi key person ni, you kena aktif, kena proaktif, you kena innovate diri you. Macam saya cakap tadi, saya ceritakan macam mana kita innovate diri you untuk sentiasa improvekan, simplify the process apa semua. Dan you kena ada reference person. Bila you jadi tu, sebenarnya career path you dah pergi kepada general manager dah sebenarnya. You dah ada dekat situ. Cuma sekarang ni opportunity ni kadang-kadang post tak ada, kadang-kadang boss tak recognize you, kadang-kadang masalah lain. Tapi sebenarnya you are there already. You dah letakkan diri kat situ. Kalau you ada that kind of sikap proaktif apa semua tu tadi tu. Sebab I nampak lah macam I ni kebetulan. Mungkin I start awal 8 tahun, tak pergi mana, post tak ada, seniority tak ada. Tapi once kita berusaha, kan Allah buka akan pintu rezeki tu. Di samping kita pun ikhlas, kita pun kerja bersungguh, kita pun kerja for company, for apa ni, kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita bekerja kena menyumbangkan tenaga kita. Sebenarnya sekarang ni saya kerja, saya bukan lagi bekerja kerana
orang gaji lah, memanglah gaji tu kita nak kan, tapi kita lebih nak serve pada nation, lebih serve nak pada community kan, lebih serve nak tengok negara Malaysia ni membangun dengan broadband termaju di dunia. Aspiration dia. Dulu masuk kerja kita ada that aspiration dan kita buat macam mana kita adaptkan diri kita cuba kita cuba jadikan benda tu. Saya ingat masa saya interview, dia tanya saya apa, saya masa first saya interview dulu dekat Telekom untuk dapatkan scholarship. Ni Ansari, bila you masuk Telekom tahun 2020, masa tu tahun 1992 ke 93, masa tahun 3 lah. Sorry, saya beasiswa tahun 1, 91 Dr. Zafri tak ingat kat UM. Dia tanya saya, you bila tahun 2020 ni jadi apa ni? Kita pun cakap, saya nak jadi masa tahun 2020 Malaysia ni dah develop sistem, dah develop kita jadi kecil. Saya nak cipta benda, saya cakap. Dan alhamdulillah lah, tak sepenuhnya lah Telekom Malaysia ni cipta benda, tapi banyak innovation saya, macam saya cerita tadi, masuk ke peringkat antarabangsa semua, kita develop our system sendiri. Sebab apa? Dunia sekarang ni kan, dia ada 3 benda yang besar tengah berlaku ni. Kalau you all mungkin saya cerita ni, mungkin ada yang faham, ada yang tak faham kan, tapi basically satu kita ada analitik data. Analitik data ni menyebabkan data tu mudah didapat dalam volume yang besar, velocity, kelajuan yang besar, dan kita boleh kita boleh massage data tu jadi real time dan display kan. This is current punya teknologi kan. Secondly, kita ada automation. Automation ni lah kan, kalau duduk kat mana tempat pun sebenarnya automation ni can be done dan simplifykan proses sampai kita panggil robotic process automation, yang kita boleh automatekan human, robot boleh automatekan human dalam bentuk programming. Lepas tu kita hanya guna program macam saya ceritakan tadi, kita develop tool to troubleshoot for example kan. Yang ketiganya kita involve dengan dunia cloud lah kan. Cloud dunia ni sebab orang tak tengok dah dari segi machine kan, orang tengok accessing to the internet through cloud sahaja. Kita panggil kalau dekat Telekom dia panggil SDN, Service Defined Network, dengan network functional virtualization for example. Lepas tu dia match pula dengan teknologi 5G. Jadi dunia ni dah ke depan. Jadi bila you duduk bidang mana pun, you have to fikirkan benda ni ada depan mata you, macam mana you leverage dalam bidang you sendiri. Bagi saya itulah dia punya tips kejayaan dia. Dalam mindset mesti ada masuk satu tempat kerja, you nak pergi mana dulu? You nak pergi jadi GM ke? You nak jadi last sekali, cukuplah jadi manager kan? You nak jadi manager sajalah, nanti nak kahwin jadi suri rumah lah, pergi kerja balik kerja ke? Betulkan niat tu dulu. Kalau you mindset you nak jadi berjaya, tak semestinya you berjaya dalam satu company, you can be berjaya dalam banyak company kan? Dan kalau saya sendiri, saya tak seronok buat kerja saja kan, banyak benda lain lagi saya buat on top of that, macam saya serve in the community. Di samping tu banyak saya buat saya pernah jual takaful dalam kerja, bukan saya nak galak kan. Maksudnya saya pernah jadi ejen takaful, saya pernah buka company komputer kan, saya pernah buka jual eBay kan. Banyak ada pendapatan, tapi semua tu bagi saya dia innovate kita, dia ubah mindset kita. Sekarang ni lagilah mudah kan dengan social media apa semua kan. Tapi jangan apa-apa saja you buat, make sure kerja nombor satu. Jangan jeopardize the work first. Kan, bila you boleh maintain both, you buatlah both. Saya tak kacau staff saya yang jual kopok lekor dekat internet, di iklan depan saya saja. Saya tak kacau. Because mindset saya berkembang saya berkembang dengan company ni. Di samping saya juga buat benda-benda macam tu. Dan sekarang ni pun saya buat macam-macam kan, properties for example apa semua kan. So tak ada masalah. You tak boleh, tapi sekali jangan impact kerja you. Bos akan tengok you, bos kata Allah dia ni, sebab itulah problem jual kuih online problem kan. Kita tak nak mindset kita letak dekat bos. You cemerlang dekat sini, you tak boleh buat, jangan buat for example kan. Itu dia punya tips lah. Okay. Okay, ada apa-apa? Okay, last question ke apa ke? Dah pukul 10 dah, dekat pukul 10 kan. Last question daripada Nohanus. Adakah profiling perlu membantu untuk mencari kerja, kembangan pekerjaan profesional? Sebenarnya dia dalam industri ya, profiling ni boleh kan, you boleh letak, orang akan cari juga. Tapi sebenarnya dalam industri ni macam Telekom, dia tak besar. Dia tak, maksudnya orang akan recognize you lah. Orang akan recognize you bila you involve dalam kerja tu. Kalau you dah masuk satu kerja tu, orang recognize through partners, vendors, dan siapa yang dealing yang dari situ satu.
Tapi kalau untuk you dah ada dekat that company, you intend to have kerja lain dan nak kembangkan diri, you masukkan you punya profile kan dalam link apa semua kan, tak ada masalah. So I think that one is part of the normal lah kan, you nak expose diri you, tak ada isu pun. Sebab kadang-kadang kita buat satu benda kan, orang mungkin kita punya environment tak appreciate kan, tapi you punya specific skill tu di luar nak tau, jadi orang tak tahu. Jadi bila you advertise diri you, bagi I itu bukan satu masalah. You expose diri you, dan why not kalau ada interview, pergi interview, challenge diri you, tengok you ni laku tak kat luar. Kadang-kadang kita takut. Masa mula-mula dulu saya pun takut nak 8 tahun duduk di TM, kita ni laku ke? Kita ni ada orang nak ke? Dunia luar ni macam mana? Kan sekarang ni ada tak takut dah. Kan orang cari kita. Kan kau nak kerja sini tak? Kau nak kerja sini tak? Kan sebab kita ada keupayaan that kind of thing, dan you nak advertise diri sendiri tak ada isu bagi I. Okey je. Biar test the market for example. Kan? Boleh je insya-Allah. Okey. Campur nama berikut dulu. I thinking ada kata-kata akhir untuk ini sebelum kita tamatkan kita punya sesi. Ada kata-kata akhir, nasihat untuk mereka yang mencari kerja. Okey, nasihat saya kalau ini ada yang tahun akhir apa semua kan, tahun 1, 2 pun ada juga ya? Ada juga. So saya nasihatkan macam tahun 1, 2 apa semua, you belajarlah sungguh-sungguh, you involvekan diri you dalam program yang ada leadership untuk kembangkan you punya you punya skill bila masuk kerja nanti. Dia akan membantu you a lot sebenarnya masa interview apa semua. Dan at the same time you jangan impact you punya study, dan try to be jujur, ikhlas, amanah bila bekerja, bila dealing, dan saya ucapkan selamat maju jaya lah kepada semua student yang ada di sini, insyaAllah. Terima kasih Encik Razwan. Okey, sama-sama, alhamdulillah. Banyak yang kita dah kongsi dan saya dikongsi ini sebagai jadikan ni lah boleh untuk semua student kita boleh jadikan pegangan hidup untuk terus. Tak boleh dengar Encik Razwan. Tak boleh dengar Dia betul-betul. Okey, terima kasih hari-hari banyak memberi segala tips dan nasihat untuk para pelajar kita untuk terus berjaya dalam pelajaran. Okey, semoga semuanya jadi iktibarlah untuk semasa kan. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Johan. Okey, mungkin kita tamatkan sesi kita dengan Subhanallah wa bihamdihi. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua.